game kita yang pertama. Dan kita akan pergi ke map Erangel. Map bersaiz 6, bukan 8 km persegi. Amount of town sebanyak 16 land area. 57.42% itu scam saja. Dan kita akan terbang daripada Milta Power ke arah Primos. Ini dia penerbangan, saya rasa majoriti memang dekat bottom half ataupun dekat separuh bahagian bawah ni banyak kali berlaku. Circle tu ya kadang-kadang dia turunlah ke bawah, tapi selalunya tak adalah kejam-kejam sangat untuk semua orang, maksudnya balance, kadang-kadang dia ke tengah, kadang-kadang dia ke bawah, ke atas, ke kiri. Tetapi flight path ni saya rasa boleh dikatakan macam 40% dia banyak turun ke bawah untuk game Erangel. Ya, ini akan memberikan sedikit kesukaran untuk Yudu Gang terutamanya, sebab mereka punya kawasan itu di sebelah sana, di sebelah server ni. Persoalannya, adakah mereka mahu bergerak ke situ atau mereka bertukar kawasan terlebih dahulu? Itu persoalan yang perlu dijawab oleh mereka punya movement. Bahawa sekarang ini tidak lagi nampak di manakah mereka tu dah. Fredo, kita lihat nampaknya mereka masih lagi akan menuju ke server ni. Iya, dan kita nampak benda ni berlaku. Apa yang kau cakap tadi tu, nak tukar ke tempat lain tu, mereka pernah buat di Miramar. RRQ. Ya. Oh, RRQ. RRQ betul kat tempat mereka dah tahu dah. Nova Godlike akan pergi turun Pochinki. Mereka bertukar ke Primos, yang di mana Morph, sebab Morph adalah orang Jojopol, dan tempat RRQ ni sebenarnya adalah tempat RCS. Mereka kata, oh RCS tak main, kita ambil tempat ni. Yap, dengan ini akan kurang kita nampak sini RRQ bermain yang lebih serius. Mereka tahu mereka perlu kekalkan nombor 1 mereka tersebut, tidak mahu siapa-siapa mengkacau mereka dalam perjalanan mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan mereka akan turun di Primos, satu kawasan yang sebenarnya tidak begitu teruk pun sebenarnya untuk RRQ. Looting yang baik, rotation mereka pun agak mudah sebab circle akan favor mereka. Mereka macam tahu je circle akan pergi ke sebelah kanan. Dan RRQ akan mula looting-looting mereka di kawasan Primos ini. Kawasan yang lebih kurang sama macam Pochinki je kita lihat pada layout rumah dan juga kawasan perumahan dekat sini. So saya rasa memang tidak ada begitu banyak masalah untuk RRQ loot dan bergerak. Cuma mereka sudah pun orang kata semalam menunjukkan sedikit perubahan playstyle, iaitu mereka bergerak lebih awal, lebih laju. Cuma sekarang ini di dalam center of the circle adanya tim Nova dan bukan RRQ, maka perubahan tempo ataupun timing bagi RRQ akan berubah sedikit sebab mereka akan bergerak ke atas, bukan ke kiri ataupun ke kanan. Sebab selalunya bila mereka bermain Pochinki, selalunya bergerakan mereka ke kiri ataupun ke kanan sahaja. Minit kedua sekarang ini. Minit kedua, dan pada waktu ini Nova Godlike Hastar. Kali ini mereka, wow, sekurang-kurangnya lah mereka boleh claim diri mereka, kami menghalau RRQ daripada Pochinki. Mereka menang sekali, mereka kalah sekali, tetapi akhirnya mereka halau sekali terus. Nah, inilah Martin yang pada waktu ini tidak akan diganggu oleh pasukan pasukan T1. Tapi satu benda yang menarik sebenarnya, mereka hampir rata kan sebenarnya di SMNTT semalam. Tetapi mereka tersilap. Ya. Kesilapan kecil mengundang padah. PKOG, saya rasa EVOS VIP pun akan dapatkan sedikit ledakan semangat daripada PMWL ni. Walaupun mereka tidak bermain, melihat prestasi KOG di Erangel, satu tim yang memang turun di kawasan school, di kawasan apartment, sama seperti mereka. Saya rasa mereka hanya perlu macam, okay, jom kita tengok KOG rotate macam mana, kita main cara mereka sahaja. Saya rasa mereka boleh adaptasi perkara tersebut dan bawa perkara tersebut ke PMPL MYSG. Sebenarnya mereka ada peluang yang sangat tinggi untuk perform di kawasan Erangel ini. Sebab kalau kita lihat pada tim EVOS VIP, masalah diorang yang utama tu bukan firepower. Sekarang firepower mereka agak padu dengan dua player daripada NED Brotherhood. Mereka bawa masuk dan mereka semua memang ada keserasian sebab sebelum ni mereka pernah bermain bersama. Dengan chemistry dan juga firepower begitu tinggi, satu benda yang mereka perlu fix adalah rotation, timing untuk rotate dan sebagainya. Dan sekarang ni dah ada textbook dah. Dan textbook itu bernama KOG. Ya, KOG. Lagi satu, mereka boleh sebenarnya memikirkan perkara seperti kalau lah Yudu Gang tiba-tiba dia ketegak pula PMPL pun dia nak ambil Lakawi juga, dia boleh ambil KOG punya style. Ya, turun di kawasan Docks. Dan sebenarnya semua tim Malaysia yang tidak bermain di World League sekarang ni, yang tengah tengok map stream ataupun tengah tengok stream ini terutamanya NED Brotherhood, mereka akan get a lot of information as well. Satu tim yang turun di kawasan Docks sama macam KOG, dan KOG pernah dapat chicken di kawasan Sandhawk. Selalunya di dalam last circle di Sandhawk, mereka boleh belajar rotation timing daripada mereka. Dan kemudiannya tim-tim seperti tim apa lagi
BTR turun farm, turun Ya betul. Hatin. Kalau ada tim nak turun Hatin kat Malaysia, bukan, orang jarang turun dekat Hatin. Betul. Hatin adalah bukan satu hotspot yang tim-tim besar suka turun. So tim-tim yang kecil yang belum lagi tujuan bahawa kami lah tim terkuat di Malaysia ataupun salah satu tim terkuat di Malaysia, kalau mereka turun di Hatin tapi gunakan cara bermain daripada BTR saja, saya rasa mereka akan sampai di hujung-hujung circle tersebut. Sebab BTR pun bila mereka bermain di sana, mereka tak banyak kill pada mula-mulaannya. Yes, memang. Tiba-tiba diorang kat last circle mula pancing ikan. Betul. Pancing ikan 10 kill, pancing ikan 15 kill. Mereka pasukan yang betul-betul kau-kau. Kalau mereka dapatkan kalau head to head fight, memang sangat sukar untuk mengalahkan BTR ni. Seperti ada dinding yang menjaga mereka. Tapi mereka punya awareness tu bukan style CCTV lah, sebab CCTV ni dia tengok satu arah saja, tapi dia macam drone yang terbang jauh di atas udara, seolah-olah ada mata di semua tempat. Sukar untuk tengok BTR kena knock dulu. Selalunya mereka yang akan knock orang. Ya betul tu, J Hunter memang perkara yang boleh diguna pakai oleh tim-tim lain. Saya to be honest lah, as much as saya excited untuk PMWL yang kita cast sekarang ni, dan juga final yang akan datang, yang memang ada 2 tim Malaysia yang kita boleh support, saya lebih excited untuk melihat apakah yang akan berlaku di PMPL MYSG. Sebab sekarang ni tim Malaysia dah tunjuk 2 tim yang qualify, dua-dua pun padu teruk. Dan sekarang dari dua-dua tim yang ada begitu banyak experience akan turunkan experience tu kepada mereka, dan 4 tim akan pergi ke final. Saya sangat-sangat confident 4-4 akan pergi ke next World League. Yes, betul tu. Sangat yakin lah. Dan memang saya yakin satu ialah perubahan gameplay lah. Kalau kita tengok masa PMNC 1 dulu ataupun PMNC 2 sekalipun, cara permainan Malaysia pada ketika itu seperti masih seperti lain-lain terputus tali, kurang arah dia. Dan apabila selepas PMCO 2 dan PMPL, bukan PMPL lah, sebelum masa PMPL tu kita dah nampak meta kita main macam ni. Sebab apa? Sebab kita tengok daripada PMCO. Now sekarang ni kita ada PMWL sebagai kayu ukur. Dia tentunya akan menjadi lebih mantap lah, sebab dulu memang masa nak masuk ke PMNC 2 dan PMNC 3 pun banyak pasukan yang macam, oh kita tahu Eurogang main macam mana, kita tahu Team Secret main macam mana, dan kita tahu macam mana BTR dan Velders, The Murder dan RRQ mengatasi cara gameplay ni. So kita ambil contoh daripada 3 negara luar ni lah. Yep, dan exciting lah. Ya, betul. Saya sebenarnya excited sangat untuk EVOS VIP, excited untuk NAD Brotherhood, Team Aerof. Saya rasa 3 tim ini campur GFAM. Saya rasa tim-tim ini dah, kita lihat pada screen mereka selalu berada di atas, bertukar-tukar tangan dan chicken dinner tersebut. Betul. Tim-tim baru naik pula pun sekarang ini dengan perubahan drop spot apa benda semua. Yes. Geographical drop spot dekat dalam semua map ni bertukar tangan begitu banyak. Kecuali 2 tim saja. Semua scrim sekarang ni, walaupun 2 tim ini tidak bermain, iaitu Yudo dan Team Secret, kawasan drop spot mereka di dalam scrim pun orang masih lagi hormat. Wow. Tak turun. Tak dalam turun server ni, tidak turun di Pochinki, tidak turun di Goroka, tidak turun di Milna. Macam orang dah macam, buat apa aku main scrim? Yes, betul. Dan turun di situ bila aku akan tukar tempat, aku turun kat tempat aku nak turun dan belajar rotation, betul tak? Yes. Satu pemikiran yang baik lah. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan perkara itu, sebab kalau di sini Morph akan jatuh kata SMNTT, ini memang map mereka lah. Mereka akan mulakan satu hidangan First Blood. Neo akan mengambilnya, Clash God akan melangsaikan nyawanya pada waktu ini. Yang menyebabkan Frenzy terpaksa satu free shot dekat situ. Seolah-olah dia dapat 2 Clash God tembak dengan penuh rasa yakin. Dia berdiri saja dan ditembak di situ. Dia tidak macam rasa gentar. Oh, ada 2 orang tengah tembak kat aku. Ya, So, kawasan open tu. Kawasan open. Dan begitu saja mereka menyapu bersih pasukan Morph Team dengan rasa tiada kegentaran, langsung kelihatan di situ sambil memakai pack Unicorn. Ya, saya takut nanti bulan depan ada update baru, Erangel ditukar nama kepada Entity. Sebab memang sangat-sangat kuat tim ini di sini, dan mereka akan dapatkan satu lagi team wipe, dan Clutch God dan juga Demi DP memang tak dapat dipisahkan lagi. Nampak sangat dia sangat-sangat selesa dengan penggunaan senapang tersebut yang sekarang ni tidak begitu popular, tapi dia masih lagi mengguna pakai dia macam itulah, macam untuk pilihan saya nombor 1. Dan dengan skop 4 dia, memang itulah satu kombinasi yang terbaik untuk DP. Ya, betul. Kalau kita tengok kat Malaysia kan, rasa macam ramai jugalah yang bila kita nak bagi skop 4 kan, sampah. Saya tak pakai lah. Saya paling kurang skop 6 dari 3. Tapi tak ada. Mereka sukakan skop 4. Ya, dengan DP. Untuk anda BTR melakukan sedikit pergerakan, mereka akan sebenarnya menuju ke arah
Valdez, BTR kawan dengan Valdez. BTR lawan dengan Valdez, satu pertempuran klasik juga, dan betul telah pun berlaku, telah pun bertempur. Maka satu pertarungan gergasi telah pun bermula. Dua monster organization di sini, BTR dan juga Valdez. Tapi di sini kita melihatkan Nova Godlike berlawan dengan pasukan Ulu. TSM NTT. Wah, berjatuhkan jumper pula. Alah, malangnya Judo Gang berjumpa dengan Gergasi Erangel. Adakah jumper akan dapat diselamatkan? Man Parao, Clash God mereka akan cuba untuk mengepung pasukan Judo Gang dan mereka mahukan kill ini. Jumper terpaksa ditinggalkan oleh Man Parang dan rakan-rakan. Kerana mereka tahu TSM NTT ini begitu garang dan ganas sekali seperti ikan jerung yang telah menjumpai darah. TSM Jonathan, mereka tidak mau melepaskan langsung peluang ini. Bukan sahaja mereka nakkan jumper, mereka nakkan semuanya. Ya, begitu marah. Dia macam begitu marah untuk dapatkan pembunuhan. Dia macam kejar. Oh, nampak orang kejar. Saya tak pasti apakah pemikiran mereka sekarang ini bermain di map Erangel. Memang betul-betul lain daripada lain. Saya rasa sangat menakutkan sebenarnya tim ini. Ya, betul tu. Mereka sebegitu dominan seperti RRQ di season 1 PMCO dulu. Sangat-sangat ganas lah. Saya tak tahu apa yang merasuki mereka. Martin dijatuhkan misal sebenarnya. Dan pada waktu ini Drax. Oh, cantiklah Drax. Satu tembakan tepat daripada Drax akan jatuhkan player daripada TSM NTT. Kita harap dia akan dapat kill tu secara langsung. Sebab itu yang kita mahukan. Laksi sekarang ni berjaya knock 1. Knock 2 sebenarnya Valdez the Murder. Dalam sedikit kesukaran untuk mereka. Ya, sedikit kesukaran walaupun pada sini Valdez the Murder akan... Oh, kali ini mereka menggunakan JCZ setelah prestasi yang tidak begitu menarik semalam. JCZ akan digunakan pakai. Akan tetapi adakah dia boleh menyelamatkan rakan-rakannya semua? Bolehkah dia mengangkat beban di bahunya pasukan Valdez yang sini terjatuh? Ya, nampaknya dia akan lakukan perkara itu. Ya, banyak smoke akan digunakan pakai waktu ini. T1 akan dijatuhkan oleh Orange Girl. Gil. Ya, Martin ditembak juga dekat sini. Walau, kena. T1 missile. Macam biasa peluru berpandu dia memang mencari haba badan. Ya, dia mencari missile orang panggil. Ya, betul tu. Dan hit seeking missile itu selalu sangat kena pada Valdez. Saya rasa diorang mesti yang paling terkesima di dalam keputusan top 16 ni. Saya rasa Valdez lah. Macam selagi T1 ni tak dapat dilupuskan, selagi itu mereka akan hadapi masalah. Ya, betul tu, Jay Hunter. Tapi sekarang ni minit ke-12, kita nampak circle ditunjukkan kepada anda dan Team Secret dan juga Judo Gang. Buat. Dua-dua circle. Oh, Tim Malaysia Judo Gang di dalam circle bersama dengan Team Secret berada di tengah-tengah circle. Itulah dia. Apa kita panggil impresi yang tidak berapa ikhlas. Oh. Tapi dikasih letupan berlaku. ZZP dibunuh secara langsung oleh Orange Rock. 1 kill untuk mereka di kawasan rumah air. Mereka ni jarang-jarang. Saya rasa salah satu tim yang... Apa jadi? Tak ada. Aku tak boleh lah tengok orang. Oh, kereta? Kereta 4 orang ni. Cakap. Say something. Valdez, pergi. Kita turun dah. Dah turun dah, tak sempat. Tak sempat. Mereka pula yang akan menembak satu kenderaan dan akan menjatuhkan, meletup kereta dan meletup orang itu juga. Seidan akan say bye-bye daripada game ini. Laju diorang macam orang kata apa, agak proaktif untuk ketahui kat sini ada orang dan sebagainya, dan terus mereka masuk dan mencarikan kill tersebut. Tapi yang peliknya lah, bawah tu ada kenderaan. Boleh je pergi ambil kenderaan tu. Diorang masih lagi menggunakan kenderaan yang sama. Sekarang ni nampak Ulu akan berlapan dengan KOG. Tim daripada Thailand berlawan dengan tim daripada Chinese Taipei. Semalam dua-dua pun perform. Hari ni dua-dua kena lawan terlebih dahulu. Siapa yang akan dekat atas, tapi kita harap kat sini kedua-duanya pun hilang member awal lah. Ya, memang betul tu. Tim daripada Chinese Taipei ni pun tidak segan untuk berlawan. Tapi malang sekali Ryzen yang dapatkan di bahagian belakang. Dan ini mungkin, tapi KOG tidak tahu siapa yang mereka lawan. Jadi mereka tidak akan force atau tidak akan memaksa isu ni dimainkan. Mereka nampak tadi, Qma jatuh. Tapi diorang tak tahu yang diorang ni lawan dengan tim Ulu. Kalau mereka tahu, mereka akan tahu dia tinggal 3 orang saja. Dan KOG yang mungkin akan barbar pada dalam situasi ini. Tapi informasi itu dia tidak tahu lagi. Kalau dia tahu, habis. Kalaulah dia tahu. Saya ni memang ada bakat penyanyi, tapi kat sini terlihat KOG. Dengan Ulu, banyak smoke di baling. Banyak kali kita nampak fight berlaku di kawasan yang sama sebenarnya. Betul tu. Dan KOG sekarang boleh nampak Sup telah memulakan pergerakan. Sebab dia tahu ada 2 orang saja seketika ini. Dan Ryzen lagi memberikan signal. Marilah ratakan Ulu. Dan KOG akan masuk kerana ada 2 orang saja. Mereka tahu informasi ini.
Ya, tapi dia orang terpaksa berputih mata. Satu kill tu dicuri oleh Ryzen. Tapi KOG kena hati-hati juga. Kalau mereka memang betul-betul nak barbar, kalau Ryzen baru je curi kill mereka, maknanya Ryzen ada peluang untuk menembak mereka juga. So, Ulu akan dibunuh satu lagi dekat sini. Tinggal Winter saja. Tapi mereka kena hati-hati dengan tembakan yang keluar daripada BTR. Satu di knockdown oleh Acachin dekat situ. Broza. Oh, Broza juga di knockdown. Winter. Alah, malang lah Winter. Kalau ada tu lagi kawan untuk dia pakai dekat situ. Ulu dikeluarkan dekat sini. Dan konsep pula memang ada weapon yang terbaik dalam situasi itu, iaitu satu micro UC. Kata Intel kita walaupun di luar adalah Valdez Murder. Mereka membuat satu strategi yang cantik circle ni untuk RRQ. Saya sangat-sangat sukakan bila circle pergi ke pergunungan Gatka ni. Memang tu kawasan yang sangat-sangat optimum untuk orang dekat atas. Tapi macam saya cakap, kalau dia kena turun, bye-bye lah RRQ. ya, memang bye-bye. Tapi untuk rakan seringkali mereka, Valdez, ini adalah satu benda yang Valdez selalu buat kalau mereka rasa mereka dalam kesusahan. Dia beberapa kali dilakukan, iaitu ketika mereka tertekan, mereka akan makan circle. Mereka akan biarkan orang masuk terlebih dahulu. Dan itu mungkin satu strategi yang agak baiklah. Sebab sebelum ni rasanya di week 1 mereka ada lakukan perkara ini. Kemudian bila mereka dah relax sikit, mereka akan, oh Rex, dia dapatkan Dia dapat dia ratakan 3 orang dalam satu kereta. Alright, mereka akan balas dendam pada apa yang berlaku untuk mereka semalam. Rex sudah pun belajar daripada kesilapan guys tu. 3 kill akan masuk ke dalam pocket Team Secret dalam rotation daripada Cell. Dan sebenarnya itu yang satu player yang perlu mereka bunuh. Valdez dapat satu dekat sini, cuba dia bunuh juga dekat situ. Kau kita nampak mereka bergaduh dekat tempat sama yang mereka hampir diratakan semalam. Sebenarnya tak, diratakan semalam. Ya, Kodak dapat satu, mereka dapat 2 kill sekarang ni. Mungkin kill yang ketiga juga akan masuk pocket mereka. Tapi Kodak juga akan ditembak sedikitnya rata. Ya, TSM akan menghabiskan aktiviti TS dengan menghilangkan pasukan stealth yang terakhir. Di sinilah Orange Esport. Tim KOG akan cuba masuk ke dalam kawasan. Wah, cantik! Lontaran daripada Yuhai guys tu menjatuhkan KOG. Dan sekarang ni mereka dalam masalah besar. Rex akan maju ke depan. Skop 4 bersama dengan satu M4. iShot juga berjaya dapatkan satu kill dengan penggunaan grenade. 2 kill sebenarnya dengan penggunaan grenade. Cantik tembakan daripada iShot. Ya, dan sebenarnya mereka berlawan dengan 2 orang sebenarnya. Bukan 2 tapi 3. Atas mereka pun ada juga. Dan satu lagi atas itu ada pasukan yang paling atas sekali, iaitu RRQ Athena. Jadi adakah ini menjadi situasi yang sukar untuk Team Secret? Mereka ada compound. Circle yang seterusnya akan menentukan nasib mereka macam mana. Tetapi waktu ini mereka sudah ada 5 kill. Team Secret bermain dengan sangat-sangat baik pada ketika ini. Fredo akan dijatuhkan oleh RRQ. Mungkin mereka nak naik Bukit Gaka itu. Ya, percubaan sedang dilakukan oleh Fredo dan rakan-rakan untuk naik ke atas. Tapi Rex juga akan knockdown oleh G9. Maka tinggal satu saja player dan itu adalah Man Parang. Nampak sangat mereka dalam kesukaran sedikit untuk mendaki. Memang pergunaan Katka, siapa yang ada pergunaan itu dia akan auto menang kalau circle memang pergi situ. Sangat sukar dalam situation untuk Yudo Gang. Sangat-sangat sukar sekarang ini. Kita lihatkan sebenarnya tim Yudo Gang, Drax dan Fredo belum lagi di end secara langsung. Mungkin masih boleh diselamatkan keadaannya. Tapi top 9 sudah untuk mereka. Sekurang-kurangnya mereka akan dapatkan 3 mata walaupun tanpa kill. Saya rasa mereka ada 1 kill saja tadi. Dan di sini Team Secret walaupun sudah ada 5 kill dan bermain dengan sangat-sangat baik. Rex nombor 2 dalam top killer. Fredo dapat 1. Bukan Fredo dapat 1. Fredo didapatkan oleh player RRQ. Man Parang hanya sempat selamatkan Drax. Dan ketika ini Mega Stars jatuh juga kepada Box Gaming Fighting. Box Gaming yang mendapatkan chicken dinner semalam yang terakhir. Kalau mereka dapat chicken dinner sini, mereka dapatkan 2 chicken dinner berturut-turut di air angle. Jadi ini boleh menjadi satu momentum changer yang sangat kuat untuk Box Gaming. Dan mungkin Box Gaming boleh dapat nombor 1. Mungkin Vietnam adalah juara untuk Liga. Ya, sebenarnya ada peluang dan berkali-kali mereka dah tunjuk kepada kita bahawa mereka boleh masuk ke dalam circle-circle akhir tanpa apa-apa masalah. Sekarang kita lihat pergerakan daripada Matoy tu. Aktual pakai tembakan daripada dia punya SKS. Memang sangat padu. Dia macam gunakan auto saja kat situ tembakan daripada beliau. Tapi tidak berjaya knock sesiapa. Yuhai ditugaskan untuk menembak tim TSM Entity. Terpaksa berlawan dengan 2 orang dan mereka tidak ada circle J Hunter. Yang ada circle lah RRQ dan TSM Entity. Macam mana tim Secret nak masuk kawasan pergunungan Gatka? Terlalu jauh kalau kita lihat kan. Sebab perjalanan ini bukannya mudah. Ini perjalanan yang paling sukar. Sebab kalau nak masuk ke dalam circle tu, kalau jalan straight saja untuk Team Secret, dah confirm dia akan jumpa 2 pasukan gergasi. Satu ialah TSM Entity, satu lagi lah RRQ. Dan mereka ada high ground. Mereka boleh tembak dengan begitu mudah. Yudukan kena bertahan di tempat itu. Team Secret nampak ini adalah literally jalan yang berbukit tinggi untuk mereka daki. Tapi RRQ, mereka macam confirm menang. Ya, tapi Team Secret
macam mau mengambil peluang untuk berlawan dengan BTR terlebih dahulu. Mereka macam okey, kita boleh pergi depan, apa kata kita pergi tepi ke macam mana? Tak, iShot akan patah balik, maka mereka akan benarkan saja Box Gaming lawan dengan BTR dan mereka akan melakukan satu rotation dekat sini. Rotation sebagaimana tidak pasti lagi sekarang ini, tapi 9 tim ada, minimum 3 poin untuk semua tim yang bermain sekarang ini daripada placement. BTR akan berlawan dengan Box Gaming, tembakan daripada Luxy. Pimai akan dijatuhkan satu play mereka yang paling penting untuk tim tersebut, satu di knockdown. TM akan dijatuhkan oleh G9 waktu yang sama. Luxy dijatuhkan oleh Break juga, 1-1 knockdown untuk BTR dan juga Box Gaming. Box Gaming walaupun berjaya masuk sedikit demi sedikit untuk naik ke atas pasca BTR, tapi tak tahu macam mana mereka nak melepasi situasi ini. Tak nampak kenderaan pada mereka. Di situ Pimai memang lost cost. Microboy macam mana dia masuk OT, iShot dapat satu bom dan mereka masuk daripada tepi dan mereka masuk ke arah pasukan. Dia sampai titik kena satu lagi bom tu. Macam kena, macam mana tu? Oh, tidak, bukan. Oh, ini satu pembalasan dendam sebenarnya. Berkali-kali mereka dijatuhkan oleh tim ini, tapi mereka jatuhkan dua sudah. UI mas satu grenade tangan membaling, tetapi RRQ tidak kenapa rata dua orang dekat situ. Rex sangat rendah, tapi dia berjaya untuk hidup lagi dekat sini. TSM dua orang lagi tinggal dekat situ. Kita lihat Matoy menembak dekat situ. Berjaya atau tidak jatuhkan, tidak lagi. Matoy dapat satu, Neo dijatuhkan. Maka tinggal seorang saja untuk tim TSM Entity. Mereka mencari mereka, tapi tidak ditunjukkan sekarang ini. BTR sudah pun naik ke atas juga. Ryzen TSM dikeluarkan dekat situ dan kill akhir juga akan jatuh kepada Ince Matoy. Matoy dan Team Secret telah masuk ke dalam circle. Mereka menggantikan tempat TSM Entity tadi yang terbaik antara tempat yang paling baik. Sekarang ini Team Secret tiba-tiba ada peluang yang sama rata dengan RRQ rata. RRQ Raja Bukit ini tadi tiba-tiba rata dan sekarang hanya tinggal BTR. BTR tim paling besar di sini dan mereka hanya ada 3 saja. Mungkin besar Team Secret boleh menang di sini. Tinggalkan kepada circle yang seterusnya. Ya, pergunaan guard kalah circle air dan circle sebenarnya ada dua tim Malaysia sekarang ini. Yudu Gang di dalam circle. Team Secret pun akan berdekatan kau-kau dengan circle. BTR dia yang kena turun ke bawah bersama dengan semua tim-tim lain. Tapi BTR di kawasan sangat baik untuk mereka farm kill sebelum mereka turun ke bawah. Ya betul, tetapi masalah di sini adalah untuk Box Gaming. Team Secret kalau mereka tunggu sedikit lagi mereka boleh dapatkan Saki Baki pasukan Box Gaming kerana mereka kena merentasi bukit ini dengan cara daki paling atas dan kemudian turun balik. Itu adalah satu impossible task, satu misi mustahil untuk mereka. Team Secret mungkin akan mengambil peluang ini untuk meratakan pasukan Box Gaming. Itu yang mereka boleh lakukan walaupun kenapa Box Gaming sekarang ini akan kita lihatkan live season ranking mereka turun sebab BTR mereka meratakan pasukan RRQ tadi. IND Insidious sekarang ini yang akan menjadi masalah. Ya, pergerakan sekarang keluar ber IND Trend sekarang dengan satu DP28. Mereka masih lagi ada 4 orang player dekat sini. BTR malangnya hilang pun Ryzen dekat situ. 3 orang grenade masak dibalin dekat sini oleh Luxy. Tidak mengenai sasaran dekat situ IND, tetapi mereka masih lagi dan man advantage. Mereka kalau nak push, mereka dah push sekarang ni. Smoke sudah pun dibaling oleh mereka. Mereka ada peluang untuk masuk juga dapat kat sini, tapi box break dijatuhkan dekat sini. Cuba dibunuh secara langsung, dia dapat satu lagi kill masuk dalam BTR, tapi Luxy akan ada grenade dekat sini. Microboy menembak. Microboy kepala dilihat dekat situ. Mereka akan cuba masuk bersama-sama dekat sini. Satu lagi percobaan berlaku, tapi tak cukup. BTR dengan 2 orang player dekat sini. IND akan merusuk ke depan, tapi Team Secret akan juga Yudu Gang kedua-duanya dah sekal. Team IND terus merusuk ke depan. BTR Luxy tak dapat dibuat apa-apa dekat sini. Dia akan turun ke bawah. Microboy dan Luxy mereka akan fall back. Louis dan Loki mencari peluang untuk naik bersama. Mereka juga tidak mempunyai circle. Oh, malang sekali untuk pasukan ini. Mereka bertarung terlalu lama di sini. Satu peluang yang sangat baik untuk Team Secret. Mereka tidak perlu berlawan terlalu banyak. Trash akan dapatkan tembakan daripada belakang ke atas Microboy. Ini ke satu saja pasukan BTR itu Luxy nyawa-nyawakan. Terus dia hujung taduk. Apa lagi yang boleh dikatakan? Dia kena lawankan 3 orang daripada pasukan ini. Dan itu dia tim. Louis juga dijatuhkan. Mungkin Box Gaming rata. Tidak, BTR rata terlebih dahulu. Box Gaming masih ada tinggal lagi 1 orang. Ya, peluang sebenarnya sangat-sangat luas sekarang ini untuk Team Secret. Satu-satunya tim dengan 4 orang player. Box Loki masih lagi kawasan bawah tu. Tidak dapat dilihat. Tembakan dilepaskan oleh Matoy dekat sini. Tapi ternampak itu satu player mereka dijatuhkan. Mereka di kawasan low ground dekat situ. Matoy perlu berhati-hati. IND juga. Mereka ada peluang yang sangat cerah. Mereka sudah pula 8 kill. Box Gaming dicari. Box Gaming tempat kelima. Kalau boleh kita nak ada keluar awal. Dia turun ke bawah. Mencari target. Dia mungkin dapat Loki. Loki dilihat. Loki ditembak. Tapi Loki dia akan dikeluarkan dengan bantuan Blue Zone dekat situ. Minit ke-24. Rex dapat 1. Yudu Rex di knockdown dekat sini. Tetapi kedua-dua tim Malaysia top 4 sekarang ini dengan adanya Man Parang dan satu lagi rakannya itu Drax. Siapa yang akan dapatkan? Ada peluang Malaysia dapat chicken dari sini. Lagi-lagi itu Team Secret yang ada power, tapi IND akan masuk ke dalam. Matoy menjadi perkara ini. Dia mendengar footstep yang datang dan juga asap yang berada di atasnya. Balingan satu bom, mereka akan kita kena Matoy lari. Cantik
nampaklah pergerakan bermatoi. Seolah-olah Yuhai. kejahatan berada di atas itu. Yuhai dapat satu eye shot cover dari belakang. Dia dapat satu lagi dekat sini. Ternampak Yuhai melihat kawasan atas. Di kawasan-kawasan asap ini. Dia sudah pun keluarkan M4 Lizard dekat situ. Dia mencari target. Tetapi kat sini Matoi. Dia dah bermain secara agresif. Tadi dia turun. Tapi itu semua satu penipuan. Dia mau cari orang dekat sini. Satu orang dibunuh oleh Drax. Top 2. Dua-dua tim Malaysia. Dalam game kita sekarang ini. 4 lawan 2. Top 2 Malaysia. Jakarta. Top 2. Itu dia dua-dua diratakan serentak. Korea dan juga India meninggalkan Malaysia saja di game ini. Dan game ini tentunya akan menyemarakkan semangat rakyat Malaysia pada waktu ini. Hanya menunggu siapa yang menang walaupun dengan peluang yang lebih tinggi untuk tim Secret. Tapi kedua-duanya akan mendapatkan markah yang tinggi. Satu hari permulaan yang sangat baik untuk tim Malaysia. Yap, kedua-duanya sekarang ini dengan jalur gimana mereka akan cuba memacanya di Gunung Gatka ini. Tetapi siapa yang akan dapat 2 lawan 4. Tim Secret peluang lebih cerah sebenarnya sebab number advantage. Yudu Drax akan terjatuh ke bawah. Cuba naik ke atas ke arah kereta merah beliau dekat sini. Sempat untuk pergi ke situ. Mulakan kenderaan sebagai itu bunker. Satu airdrop dijatuhkan juga itu untuk mereka sebagai bunker untuk mereka. Tapi mereka tak boleh maju ke depan. Eye shot tengah cover kau-kau dekat sini. Tim Secret ada circle. Yudu Gang kena masuk. Yuhai akan berada di belakang tu. Pokok untuk melihat apa yang mereka mau lakukan bagi tim Yudu Gang. Ya, Yudu Gang sekarang ini dalam keadaan yang sangat terdesak. Tim Secret hanya perlu menunggu saja Yudu Gang datang. Walaupun ada pun Drax sekarang ini dia sudah nampak sedikit kelibat Yuhai. Tapi dia tidak mahu menembak. Oh, mereka akan bakal disangkan dan juga Aisyah. Aisyah akan menjatuhkan terlebih dahulu. Rakan sekerja yang lamanya sekarang Drax.